Saya dan suami dah PJJ selama 7 tahun sejak di awal perkahwinan lagi sebab lokasi pekerjaan kami yang berbeza. Antara cabaran kalau PJJ ni lah kan, kita kena berdikari. Macam saya di sini dengan anak-anak. Kalau ada apa-apa urusan anak-anak, semua saya kena pandai urus sendiri. Semua kena buat sendiri. Kita tak boleh nak tunggu suami yang jauh tu. Macam dia sendiri pun dekat Terengganu, dia kena uruskan makan, pakai dia sendiri. Tempoh PJJ dengan suami dah hampir 3 tahun. Salah satu cabaran dalam komunikasi kalau ada perselisihan faham ialah sebab tak duduk satu bumbung kan. Tapi bila dah lama tu, bila jumpa dah lupa dah masalah tu, dah tak ingat dah. Saya dan suami lebih kurang dalam 2 tahun PJJ. Suami berada di Segamat Johor dan saya berada di Kuala Lumpur. Paling perit untuk saya adalah bila salah seorang daripada kami jatuh sakit lah. Yelah, dia memerlukan pengobatan sikit lah sebab suami tak ada di sisi, isteri pun tak ada di sisi bila time kita sakit tu. Jadi kita perlu minta pertolongan daripada kawan-kawan ataupun adik-beradik yang terdekat lah. Kesulitan yang saya hadapi, saya berdikari dan buat semua sendiri tanpa suami di sisi. Saya masak untuk dia ke, ataupun kita keluar dating ke, spend time. Lagi satu, kita akan video call, sama je macam kita bercinta dulu. Hari-hari kena call atau video call dan paling tidak pun message sebab komunikasi penting. And kalau penat ke, kalau busy pun still kena contact. Rutin saya dan suami setiap hari kami akan video call bersama anak-anak, bercerita dan bertanya khabar keadaan suami saya di sana. Saya juga berikan kata-kata semangat kepadanya dan yang paling penting kami sama-sama saling percaya. Hakikatnya bukan mudah untuk mereka yang berjauhan dengan pasangan ini menerusi kehidupan masing-masing. Apatah lagi apabila kadang-kadang macam tadi tu ada rakan kita tu yang hamil kan, 2 kali kehamilan sendirian tanpa suami di sisi. Itu satu pengorbanan dan juga hakikatnya bukan mudah lah. Macam Fatin sebagai seorang isteri memang nak sentiasa suami di sisi kan? Betul, saya tak pernah nak membayangkan atau memikirkan kalau jarak jauh sebab tak pernah kena kan. 10 hari kan pernah kan? Itu sikitlah. Tapi yang pastinya mereka ini mempunyai kekuatan, pengorbanan dan juga persefahaman yang sangat tinggi kan. Saya kira kalau berjauhan dengan pasangan kita ni, kalau dekat pun kadang-kadang boleh orang kata ada yang tak kena. Ini kan jauh lagi susah nak berkomunikasi. Yang itu saya tak tahu. Itu untuk yang dia berpasangan. Kita PM tepi. Okey, kita nak kongsikan topik kita pada hari ini bersama dengan tetamu kita yang telah pun bersedia dalam talian ketika ini. Kita bersama dengan pasangan ini, Fatin, yang 13 bulan tak dapat bersua muka hanya melalui panggilan video call saja, dan alhamdulillah telah pun disatukan baru-baru ini. Kita bersama dengan pasangan selebriti ini iaitu Hisham Hamid dan juga isterinya Melrose Hanafi dari Singapura. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum kedua-duanya. Tahniahlah sebab dah bersatu kembali selepas tahun lebih, Hisham dan juga Melrose. 13 bulan Betul, lama tu. bulan berjauhan. Ya. Kawan saya ni 10 hari pun dia dah kata jauh PJJ. Ini kan pula 13 bulan. Saya rasa saya tarik dirilah. Saya bukan kot. Okey, terkeluar daripada carta. Okey, yang ini saya rasa insya-Allah tak berjauhan bersama dengan pasangannya. Kita bersama dengan Encik Fazli Yusof. Apa khabar Encik Fazli? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, kita nak tanya kepada Hisham dahululah kan. Bila orang kata pasangan jarak jauh ataupun LDR ini kan, long distance relationship ini, pastinya banyak sebenarnya orang kata persefahaman ataupun orang kata pengorbanan di sebalik pasangan itu sendiri. Macam Hisham sendiri memang dah biasa sebab tuntutan kerja kena berjauhan. Bagaimana sebenarnya dah menjadi kebiasaan tapi nak orang kata nak fahamkan juga keluarga tu, kita terpaksa berjauhan ni bagaimana? Sebenarnya dia lebih kepada cabaran secara mental lah. Macam mana kita, macam Hisham secara peribadi, apa yang Hisham sendiri lalui, bila kita sibuk bekerja, kita okey lagi tau. Macam tak fikir sangat pasal apa yang kita tinggal dekat sana semua. Tapi bila dah balik rumah malam-malam dan seorang-seorang tu, baru terfikir pasal isteri, pasal anak. Lepas tu kita macam, alamak, isteri okey ke, anak okey ke, and then kita cuba untuk kekalkan komunikasi lah antara satu sama lain, sebab pada Hisham komunikasi adalah yang paling penting. Dan seperti apa yang tadi dikatakan, kita hampir setiap hari kita akan video call, kadang-kadang dalam hari boleh sampai 5-6 kali kita video call sama-sama untuk berkomunikasi. Nak maintain benda tu. Okey. Tadi Hisham berada di Kuala Lumpur, sibuk bekerja tapi malam
masih lagi rasa sunyi, rindukan isteri dan juga anak-anak. Tapi apa pula perasaan Melrose? Kalau kita cakap tentang perasaan ni, dia subjektif. Semua perasaan ada tak? Rindu, risau, semua ada. Macam Melrose sendiri, apabila duduk di sana, di Singapura bersama dengan anak-anak, tanggungjawab itu lebih kepada Melrose sendiri. Nak menguruskan diri, nak menguruskan urusan anak-anak. Ada tak apabila dalam tempoh 13 bulan ni tak dapat bertemu dengan suami secara fizikal, sedikit sebanyak memberi tekanan juga dalam kehidupan Melrose sendiri? Benar-benar. I pernah breakdown tau. Satu kali tu macam I try busykan diri I juga. I macam uruskan anak-anak. Every time I macam sibukkan diri I lah. Dan satu kali tu malam bila nak tidur, tiba-tiba I breakdown. I macam I need my husband beside me now. Allah Akbar. Terus I call him. I tak berbual apa-apa. Tiba-tiba terus dia tengok muka I nampak dia, terus I nangis. Oh no. Dan I terus nangis. Terus kata, I really want you right now. Betul-betul bukan you. Terus dia pun, I tak nak nangis lah kalau boleh. Tapi sebab dah tak boleh tahan kan. Tapi I tak boleh. I nangis sampai dah. Dia dah berbual I, terus okay. Satu kali Alamak. Tapi pesan yang I betul nangis lah. Pada saat I tak macam okay, suami I dia mencari untuk kami keluarga kan. So macam tak apa, sikit lagi InsyaAllah. Sikit lagi dia balik. Selalu I cakap macam gitu dengan diri I. Sedapkan hati kan. Alhamdulillah, dan hari ini dah pun dapat bersama kembali dengan suami. Dan walaupun Melrose berkongsi tentang pengalaman tersebut, awak menangis, kawan saya kat sebelah ni pun air mata bergenang. Fatin, Saya tersentuh. Saya faham isteri kan. Faham. Okay, ini isteri-isteri saya kira. Penonton-penonton juga mungkin ramai yang merasai pengalaman yang sama. Kita boleh gelak-gelak, kita boleh gurau-gurau, tapi hakikatnya apabila mereka yang terpaksa berjauhan dengan pasangan saja yang merasai kesedihan tersebut. Encik Fazli, kita nak kongsikan tentang topik kita pada hari ini. Apabila kita dah dengarkan apa yang dikongsikan oleh Hisham sendiri dan juga Melrose, hakikatnya seronok kita dengar PJJ lah, LDR lah, macam-macam sebutannya. Tetapi bukan mudah bagi mereka yang terpaksa melalui pengalaman ini. Kerana satu, terpaksa berjauhan dengan pasangan, terpaksa menanggung juga kerinduan, kesedihan, tanggungjawab yang dipikul seorang diri. Sama ada bapa yang duduk dengan anak-anak ataupun ibu yang duduk dengan anak-anak. Tidak terkecuali juga petugas-petugas barisan hadapan kita yang mana mereka tak ada cuti. Mereka juga terpaksa berjauhan dengan keluarga mereka. Dan ini secara tak langsung memberi kesan mental, fizikal dan juga sosial kepada individu-individu yang terpaksa berpisah ini. Kalau boleh dikongsikan. Ya, ini soalan yang menarik. Dan saya rasa desakan hidup masa moden ini menyebabkan makin ramai pasangan yang berjauhan lah ya, sebab dunia pun makin kecil kan. Ada yang kerja kat offshore, ada yang kerja overseas, ada yang ditukarkan tiba-tiba ke kedutaan dan sebagainya. Jadi kita tahu bahawa jumlah PJJ ni, long distance relationship ni makin ramai. Even di USA pun kajian mendapati 3.5 juta married couple pada menjalankan long distance relationship. Married ramai. Cuma memang kita faham ini cabaran lah, sebab perkahwinan sepatutnya berkongsi, nama pun rumah tangga, kongsi rumah, kongsi tangga kan. Patutnya tidur bersama, tapi bila berjauhan memang besar cubaan dan dogaannya. Dan in fact ada beberapa kajian antara kesan negatif ataupun buruk daripada yang cabaran yang antaranya adalah dipanggil FOMO. Itu ialah fear of missing out. FOMO. Dan dia juga boleh membina, ada risiko untuk membina rasa possessiveness. Jadi macam cemburu sangat, tak nak suami pergi mana-mana sebab dia possessiveness kan, dan insecurity lah, sama ada dua tu lah ya. Dan boleh mendorong kepada cemburu yang cemburu buta kan, dan of course akan juga menyebabkan rasa stres sebab tanggungjawab kadang-kadang tidak seimbang. Dan ini yang paling biasa adalah loneliness lah, kesunyian. Dan boleh menjerumus kepada negativity, rasa benda tak elok je, rasa macam sangka-sangka je, dan itu
Yang paling dahsyat adalah anxiety lah. Okey. So, kita kena uruskan insya-Allah. Curiga pun ada sebab ada orang kata bila berjauhan ini menguji kesetiaan juga kan. Itu selalunya orang perempuan lah yang overthinking. Betul ke Fatin? Nanti 10 hari tu. Masih. Kejap lagi kita tanya dekat Hisham, okey? Tapi kita nak juga orang kata kongsikan berkenaan dengan pengalaman rakan kita ini lama dia berjauhan dengan pasangan dia. Apa kata kita saksikan? Silakan. Tidak semua pasangan suami isteri yang berkahwin berpeluang tinggal sebumbung. Ada yang terpaksa melalui perhubungan jarak jauh. Di Malaysia, lebih 500,000 pasangan terpaksa terpisah ekoran tuntutan pekerjaan. Marlina Muhammad Rosli, 53 tahun, diuji terpaksa tinggal berjauhan ratusan kilometer dengan suaminya Yusuf Abdullah yang bekerja di Labuan. Saya dan suami dah berkahwin 27 tahun dan kami BJJ sejak dari awal perkahwinan. Untuk permulaan tu memang sakit. Kita terpaksa fikir mampu tak kita nak urus anak seorang-seorang, kan? Mampu tak kita letakkan sifat cemburu tu di akhir sekali. Tak adalah orang kata tak cemburu, kan? Cemburu tu siapa pun akan ada. Sebab bila kita berjauhan, kita akan fikir yang buruk je. Yang buruk je. Suami aku buat apa kat sana? Suami aku tukar makan dengan siapa? Lamanya kita call tak dapat. Pergi mana? Jadi benda-benda itulah puncanya berlaku pergaduhan suami isteri, perceraian. Kalau tak ada kesabaran, mental tak kuat, kita asyik fikir yang buruk je, saya rasa saya tak mampu nak bertahan selama ni. Setiap bulan suaminya akan pulang ke Semenanjung dan masa itu akan dimanfaatkan mereka sehabis mungkin. Hal ini supaya dapat mengeratkan lagi hubungan antara suami isteri serta anak-anak. Biasanya bila suami saya ada di sini, kami akan bawa anak-anak pergi bercuti, luangkan masa bersama, buat aktiviti bersama, balik rumah mak abah saya ataupun lawat makcik mereka, kakak ipar saya. Sebagai seorang ibu yang perlu menguruskan 4 orang cahaya mata serta menggalas tugas dalam menguruskan rumah tangga sendirian, ada kalanya dia juga berasa penat. Saya bersyukur sangat sebab family saya ada bersama-sama dengan saya. Mak ayah saya banyak sokongan pada saya dan juga adik-adik saya. Itu yang saya rasa saya kuat sehingga hari ini. Saya mampu untuk hidup PJJ. Tapi saya cakap terus terang, saya tak nak anak-anak saya lalui apa yang saya lalui. Kekuatan mental dan fizikal amat penting bagi pasangan yang tinggal berjauhan. Pelbagai cara boleh dilakukan bagi menyemarakkan lagi rasa cinta agar sentiasa mekar. 27 tahun berjauhan dengan pasangan. Diharapkan perkongsian daripada kakak kita yang mana memberi suntikan semangat dan juga kekuatan kepada ibu-ibu yang masih sekarang ini berjauhan dengan pasangan. Mungkin tengah down ke, kan, tengah mencari kekuatan. Tapi alhamdulillah dah ada pun kelonggaran yang diberikan bagi pasangan jarak jauh ini untuk mereka rentas negeri bertemu dengan pasangan mereka apabila mereka telah pun melengkapkan 2 dos vaksinasi dan selepas tempoh 14 hari. Kita nak kongsikan komen-komen daripada rakan-rakan kita di Facebook juga yang ada pengalaman yang sama seperti mana Malrus dan juga Hisham. Fatin, silakan. PJJ dan juga LDR ini yang mana Natirah Muhammad Yusof, beliau menyatakan saya merasa PJJ dalam 6 bulan saja, itu pun cuma lain daerah dan bukan waktu pandemik. Untuk yang PJJ lain negeri dan musim pandemik memang cabarannya lebih, apapun mental dan juga fizikal kena kuat untuk menjamin keharmonian rumah tangga. Setuju sangat. Okey, bila cakap tentang mental dan fizikal kena kuat untuk menjamin keharmonian
hubungan rumah tangga. Kita nak tanya sekali lagi kepada Melrose dan juga Hisham lah. Kalau cakap tentang menguji kesetiaan, keharmonian ini ada banyak besar cabaran dan juga dugaannya. Macam Hisham sendiri dengan karier dan kerjaya Hisham ni mungkin juga ada kalanya bila berjauhan ni menimbulkan rasa macam risau, gundah, curiga dalam hati Melrose sendiri. Tapi apa yang Hisham buat bagi memastikan bahawa isteri yang jauh ni rasa tenang, ada kejutan-kejutan ke yang diberikan ataupun punch card ke 2 jam sekali atau macam mana? Kalau boleh dikongsikan. Boleh Hisham unmute? Kita sentiasa berkomunikasi. So benda tu macam selalu constant. Dia tak perlu nak beritahu apa yang kedua, kadang-kadang tak bertuah. Saya seorang isteri yang sangat memahami. Kalau tidak, ada macam 7 tahun menjadi seorang pelakon sepenuh masa. Dia memang sangat memahami, dia tahu Hisham macam mana. Apa-apa yang jadi dekat set, berlakon dekat set tu semua hanya di set semata-mata sebagai karakter, dan bila dah balik tu ialah Hisham. Walaupun Hisham tak balik kepada dia, tapi dia tahu Hisham ada dekat rumah, Hisham ada dekat mana, semua benda-benda tu macam tu Hisham ada. Kadang-kadang Hisham saja tag dia, okey nak pergi sini, nak pergi sini. Kadang dia kata, buat apa semua benda nak beritahu? Saya cakap bukan sebab nak apa tau, sebab nak elak daripada benda-benda yang menimbulkan curiga. Tak mati atau tiba dipindah ke apa. Jadi dia tahu dekat mana, dengan siapa, untuk elak macam tu. So, and of course macam tadi Fiza cakap, surprise-surprise tu memanglah hari-hari special kita lah. Kadang-kadang hantar kek ke, hantar bunga, hantar hadiah, macam tu kan. Beli jiwa. Beli jiwa. Masya Allah. Okey, kita nak tanya, kalau Hisham dah beli jiwa, macam mana pula peranan Melrose kalau berjauhan dengan Hisham? Pastinya bila anak-anak kata rindu dekat daddy, ataupun bagaimana nak orang kata sedapkan hati anak-anak tu, nak fahamkan mereka. Okey, selalunya I akan pastikan bila diorang balik sekolah, I selalu akan call Hisham. Bila diorang masuk kereta je, pada diorang macam ada ibu dan ada ayah. So diorang masuk akan ada bapak diorang kat telefon tu. So diorang akan berbual-bual macam ibarat Hisham ada kat situ dengan diorang. Ambil balik sekolah sekali together. So diorang rasa macam the present is still there, you know. So diorang tak akan rasa macam sini sangat lah. Diorang selalu tahu yang bapak diorang macam mana busy pun akan luangkan masa untuk diorang lah. Ayah kalau cuti, sibuk, tak boleh call, dan ayah akan tetap. Sebab anak ayah lelaki tu memang sangat manja. Kalau dia masuk kereta, tak ada cerita, ayah sibuk ke? Dia kata lah, ayah sibuk, ayah kerja, cakap ayah dia cuti, so that's why ayah tak boleh call. Oh, okey. Nanti bila dah balik, okey, ayah masih cuti ke? Dia akan tanya ayah tau. Okay, so I comment Hisham, okay, can you, kalau dah habis, call me back. So kita dengan anak-anak. So dia takkan rasa macam si lonely yang bapak diorang selalu rindu sangat, taklah. So Hisham selalu call diorang yang takkan rasa terlalu rindu sangat lah. Dan ini orang kata jauh di mata bukan bermaksud jauh di hati, tetapi ada pelbagai medium juga yang boleh digunakan. Ini jugalah bergantung kepada kepandaian isteri sendiri untuk menguruskan macam mana hubungan tu untuk merapatkan yang jauh itu sendiri. Walaupun jauh terpisah antara dua negara, tetapi hari-hari boleh kita video call untuk pastikan keberadaan pasangan itu bersama dengan kita. Betul. Cik Fazli, boleh cakap tentang keberadaan. Keberadaan ini bukan semestinya berada dari sudut fizikal, keberadaan dari sudut sokongan mental juga. Jauh tak bermaksud kita tak boleh membantu isteri menguruskan pelbagai perkara lain. Contohnya walaupun jauh tapi mungkin sumber kewangannya tetap diberikan, sokongan mentalnya tetap diberikan. Ini juga antara faktor-faktor penting apabila bagi pasangan-pasangan jarak jauh ni untuk terus mengekalkan hubungan mereka. Cik Fazli. Ya, itu sudah tentu sebab di antara faktor kejayaan perkahwinan jarak jauh adalah dia panggil kena buat balance and adjustment, ya, kena seimbangkan di antara tanggungjawab dan juga kelonggaran, ya, sebab bila berjauhan ada tugas suami yang suami tak boleh laksanakan, ada juga peranan isteri yang tak boleh buat. Jadi seperti kita tengok perkongsian tadi, ada urusan yang isteri kena buat sendiri, ada urusan yang suami kena buat sendiri. Jadi masing-masing mesti bersetuju, mesti berbincang, mesti buat adjustment, mesti bersetuju. Dan jikalau suami isteri berjaya menguruskannya dengan baik, sebenarnya ada kajian ni baru lagi tahun lepas pada bulan Mei dibuat di Universiti Padang Indonesia. Dia buat nama pengkaji itu bermakna Nanditya Putra, nama Indonesian. Dan ini kajian ni saya rasa dekat sebab dibuat di
di Indonesia terhadap 45 pasangan yang long distance marriage. Mereka ini telah pun dibuat kajian menggunakan Enriched Marital Satisfaction Scale dan didapati tahap kepuasan perkahwinan di kalangan suami yang long distance marriage adalah 70.25%, manakala pada isteri adalah 74.65%, dan didapati tidak ada beza yang ketara di antara long distance dengan yang normal. Tapi syarat perlulah diuruskan dengan baik, perlu ada tolak ansur dan ada adjustment seperti yang kita sebutkan tadi. Okey. Kiranya Fatin perlu ada tolak ansur, itu yang paling penting sekali. Dan kalau kita berbalik kepada apa yang Hisham katakan tadi, sesekali perlu ada kejutan dan sebagainya. Dan ini kami nak kongsikan sesuatu yang sempat kita ambil di laman sesawang Instagram juga tentang kisah isteri diberi 3 kejutan dalam sehari termasuk duit. Suami berlayar sejak April. Kita cakap tentang dugaan pasangan yang duduk berkahwin asing PJJ kerana kerja ni pastinya memberi satu cabaran yang besar. Tetapi ini istimewanya, suami jauh berlayar tetapi tetap ingat tarikh istimewa untuk isteri tercinta. Walaupun berjauhan, suami kepada Puan Diba Mizi ini tidak pernah lupa tarikh istimewa isterinya. Lelaki tersebut berusaha menjadikan hari istimewa isterinya itu detik terindah buat buah hatinya. Tapi apa yang menariknya tentang kejutan ini, sebenarnya suami siap hantar 3 surprise delivery yang berbeza. Satu hari ada 3 surprise termasuk duit ribuan ringgit. Maksudnya kalau satu hari 3 surprise, satu bulan rasa dah macam-macam lah dia dapat. You have. I don't have. Okey. Dan saya kira ini setiap orang tu cara mereka untuk mencipta kebahagiaan itu ada berbeza-beza mengikut kemampuan dan juga situasi diri sendiri, Fatin. Saya suka juga mendengar ini, mungkin boleh jadi satu contoh kepada para suami di luar sana untuk adakan sesuatu lah untuk menghiburkan isteri walaupun berjauhan, tapi hadirnya orang kata surprise itu mengganti diri. Baik, kita nak terus kepada Hisham dan juga Meros, kalau boleh. Kalau kita tahu apa yang dikongsikan Hisham sebentar tadi dan juga Meros, banyak orang kata persamaan, persefahaman, pengorbanan. Tapi bagaimana sebenarnya untuk kita kekalkan, mungkinlah tipulah kalau tak ada ujian ataupun orang kata cabaran bila kita berjauhan ni. Tapi bagaimana untuk kita mainkan peranan masing-masing dalam usaha kita berjauhan ni? Okey, pada Syam, sebagai suami adalah tanggungjawab Syam juga untuk sentiasa menjaga dan juga kepercayaan yang ada dalam pada Syam. Kalau there's no trust, there's no relationship. So sebagai suami pada betul saja Syam kena maintain, menentu, kena jaga dan pastikan dia selalu rasa orang kata tak susah hati. Kita kadang-kadang gaul dengan orang-orang saya mestilah banyak mestilah dia adalah tertunggu. Walaupun dia tak cakap, tapi dia rasa. Dapat rasa. Kalau tak satu, dia tak sayang. So, sebagai suami ni, kita nak kena main untuk memastikan yang, pastikan apa yang happen on set, is on set. Macam tu, pastikan yang keberkaitan antara kolektif sekali yang itu pada Syam lah secara pribadi. Okay. Kalau Melrose sendiri mungkin boleh dikongsikan jugalah tips kepada isteri-isteri yang ketika ini dalam keadaan ataupun situasi yang sama. Tapi apa yang kita harus faham, berbeza keadaan sekarang ni. Mereka yang dulu PJJ tak berpeluang pun nak tengok wajah suami, tak ada video call. Tapi berbeza bagi anda yang PJJ hari ini, ada banyak medium yang boleh digunakan untuk terus lihat pasangan kita setiap hari. Silakan Melrose. Macam saya kongsikan tadi kan, bila saya keluar, saya try, saya akan call Hisham juga. Kita sambung berbual bila ada tempat legislasi, saya buat kerjaan masing-masing. Tapi yang saya selalu buat dengan dia, setiap malam saya akan video call dengan dia sampai tengok TV sama-sama. Melalui telefon tau, kita tengok TV sama-sama. Masya Allah. Bola, padahal tak nak bola. Tapi saya cuma katalah tengok bola sama-sama. Tapi komunikasi tak kita masih lagi buat aktiviti bersama lah. Okey. Orang dengar macam agak pelik, agak psycho kan. Tapi kita buat untuk pastikan kita terdekat. Tapi mungkin lepas ni tak boleh pakai handphone lah.
masa kita dating kita tak ada video call lama sampai 3-4 jam tau. Tapi bila PJJ ni kan, kita video call sampai lama gitulah 3-4 jam. So the feeling tu perasaan tu makin dekat lah. Okey, kiranya letak telefon kat sebelah, TV dekat depan tu sama-sama tengok macam tu. Okey, ini idea. Kena beli monitor pula lepas ni. Kita pegang phone ada QR ni. Okey. Jadi saya kira ini idea juga sebenarnya yang boleh diberikan kepada pasangan-pasangan yang kadang-kadang tak tahu apa idea lagi untuk kita menyemarakkan hubungan cinta PJJ ini. Itu ideanya. Betul. Okey, secara ringkas kita nak tanya juga kepada Cik Fazli kita berkenaan dengan semarak cinta PJJ ni untuk mereka di luar sana. Masih lagi mencari kekuatan, mencari semangat walaupun berjauhan. Tapi orang kata bila berjauhan ni, sekali jumpa dia punya rindu, kasih sayang dia lebih daripada orang yang duduk sebelah ni. Silakan Cik Fazli. Hey. Silakan. Saya nak petik ada satu jurnal Marriage and Family dan satu artikel Going the Distance. Dalam ni dia ada beberapa saranan apa yang boleh dibuat oleh pasangan yang berjauhan. Tapi saya nak simpulkan kepada 5 yang mana saya rekaskan kepada DEKAT, macam mana nak dekat ya. Okay. Dalam artikel tu dikata dia sarankan supaya daydream your spouse ya. Sentiasa membayangkan suami ataupun isteri anda lah kan. Maksudnya mengelamun kan. Itu kena buat. Daydream your spouse. Yang kedua adalah express love every day kan. So ada banyak cara sekarang ni yang boleh guna seperti yang Hisham buat tadi lah ya, hantar hadiah, kad. Boleh juga buat cara lama, buat surat. Lama tak hantar surat kan. Wow. Ada kehadapan adinda. Jangan lupa letak bedak. Letak bedak spray minyak wangi. Letak bedak ketika urat. So banyak sekarang ni ada banyak kaedah yang kita boleh buat lah. Kita kreatifkan email dan sebagainya. Yang seterusnya adalah komunikasi. Komunikasi tu kita boleh kreatifkan komunikasi kita macam yang disebut tadi, video call sampai 3-4 jam kan. Very nice. Kadang-kadang tukar pada chatting kan, MIRC kan, buat tanya khabar dan sebagainya. Sekarang ada banyak cara untuk berkomunikasi lah. Yang seterusnya A adalah aktiviti online. Aktiviti online ni boleh juga mungkin main game online kan, together kan. Pertama, ataupun ada tak cara untuk connect, tengok movie sama-sama, dua-dua ada screen movie, muka dulu kat screen kan. Kalau kita rasanya ada, kena carilah kan. Dan T yang terakhir adalah tampal gambar. Kajian mendapati dalam artikel ni juga menunjukkan kita ambil gambar pasangan kita yang dia seorang, letak di tempat yang eksklusif. Ini boleh menyebabkan membantu pasangan untuk sentiasa kekal menyemarakkan cinta lah. DEKAT, jadi kita akan semakin dekat walaupun berjauhan insyaAllah. InsyaAllah. Dan saya rasa lengkap sebenarnya perkongsian daripada tetamu kita hari ini berkenaan dengan semarak cinta PJJ ni. Untuk mereka di luar sana mungkin boleh ambil lah orang kata perkongsian daripada Cik Fazli tu juga tadi. Ya, dan juga pengalaman yang dikongsikan oleh Hisham dan juga Melul. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan sekali lagi kepada ketiga tetamu kita ini di atas perkongsian tersebut. Terus jaga diri. InsyaAllah. Ya. Dan kami juga harapkan daripada perkongsian ini banyak manfaat yang dapat diperoleh daripada penonton-penonton kita pada hari ini. Tetapi kami nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini Fatin. Bersama saya, segmen Tancaan. Wanita hari ini.